boleh ulang-ulang dengar balik apa yang saya kongsikan pada kali ini. Okey. Jadi perkongsian yang sangat mudah pada malam ini. Alright, terima kasih. Oh, siap bagi bunga, siap bagi gift pada malam ini. Terima kasih, terima kasih. Okey. Okey, kita mula di mana? Mula di saya punya profile. Apabila anda lihat profile, anda klik pada mylink.la/mrasul, open anywhere, dan anda akan nampaklah di sini. Anda akan nampak apa, siapa diri saya. Saya Muhammad Rasul bin Kamarul Zaman. Boleh berkenalan dan boleh bertanyakan sekiranya kalau ada problem ataupun pertanyaan berkenaan dengan SSPN ataupun PTPTN. Jadi saya adalah pegawai rasmi PTPTN yang bertugas di cawangan nilai. Kod eksekutif saya 0005 kali 2240. Yang ni email saya, ni nombor telefon. Kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan PTPTN dan SSPN, boleh WhatsApp saya lah. Okey, seterusnya kita kita terus ke menu pertama. Okey, menu pertama ni adalah ni PT Exact. Okey, selamat datang ke PT Exact Connect. Rasai pengalaman yang lebih baik dan dinamik untuk anda dan ketahui maklumat dan perkhidmatan terkini di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Okey, yang ni saya dah terangkan sebelum sebelum ni. Jadi kita recap balik apakah yang ada dalam ni. Yang pertama sekali ada maklumat saya di sini, eksekutif pemasaran PBTN. Nama saya Muhammad Rasul bin Kamarul Zaman. Yang ni detail saya dan sosial media anda boleh klik dan boleh follow setiap ni. Dan dalam ini setiap benda dalam Stockmap ni anda boleh follow dan lihat dan boleh uh, apa ni, ada ilmu lah, ilmu atau perkongsian daripada saya. Jadi apa yang saya kongsikan dekat sini biasa saya letak di dalam sosial media. Jadi apakah yang saya buat adalah saya sebagai eksekutif pemasaran tentu sekali membuat pemasaran dan membuat hebahan kepada semua uh, student-student ataupun peminjam-peminjam ataupun pendeposit ataupun bakal pendeposit, bakal peminjam, untuk kita sama-sama share apakah yang ada dengan di dalam bersama SSPN ni, SSPN ataupun PTPTN ni. Okey, rasa tak ada gema sikit kan. Ya. Okey, untuk pengetahuan anda, PTPTN mempunyai 3 produk utama. Okey, sekiranya ada persoalan ataupun nak tanya apa-apa, terus tanya je. Okey, tanya di ruangan komen. Jadi saya akan bacalah komen tu dan sekiranya anda ada soalan, saya terus jawablah, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat semuanya dan semoga dipermudahkan urusanlah. Terutama sekali adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang sedang mencari apakah informasi-informasi terkini tentang PTPTN ataupun SSPN. Jadi yang pertama sekali, produk PTPTN mempunyai 3 produk utama, iaitu berkenaan dengan pinjaman dan bayaran balik, simpan SSPN Prime, simpan SSPN Plus. Okey, sedia maklum semua orang tahu tentang bayaran balik dan cara urus pinjaman anda. Jadi kalau anda lihat dekat bayaran balik ni, fungsi dia bila klik dekat selanjutnya, anda akan dibawa ke produk bayaran balik pinjaman PTPTN. Jadi info bayaran balik untuk pinjaman PTPTN seperti penyelesaian pinjaman PTPTN, anda boleh muat turun. Boleh muat turun surat pengesahan baki melalui ataupun menerusi portal rasmi PTPTN, dan anda boleh hubungi saya. Contohlah kalau tidak tahu dekat mana untuk muat turun, boleh minta bantuan saya dengan menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun email. Saya akan berikan surat pengesahan baki itu. Biasanya pengesahan baki ini untuk membuat penyelesaian penuh.
Jadi berapakah baki yang tinggal. Jadi saya bantu untuk cek ataupun semak untuk anda, dan anda boleh membuat bayaran, dan saya berikan cara bagaimana untuk membuat bayaran secara online ataupun secara uh, di di dalam My PTPTN. Jadi kalaulah untuk di dalam My PTPTN, anda boleh rujuk di bawah ni. Okey, ni contoh Okey, yang penting kod eksekutif tu masuk dekat situ. Sekejap, saya pause dulu. Yang ni adalah untuk masukkan. Sekejap, laju sangat kan. Okey, yang dekat sini ni adalah tempat untuk masukkan kod eksekutif PTPTN ni. Jadi kod eksekutif PTPTN anda boleh masukkan kod ini. Okey, anda boleh masukkan kod eksekutif yang di bawah gambar saya ni. Okey, kod eksekutif dia adalah 05 kali 2240. Boleh letak di sini. Di kod eksekutif PTPTN. Jadi bila dah masukkan amount, masukkan kod eksekutif, anda boleh buat pilihan bayaran. Sekarang ni boleh buat secara FPS. Secara FPS. Okey. Okey, boleh pilih bank, pilih save dan bayar. Itu je. Simple. Okey. Okey, seterusnya sekiranya untuk membuat bayaran secara KWSP. Okey. Jadi untuk KWSP ni, anda boleh masuk dekat laman web ataupun portal KWSP, pilih pengeluaran. Akan bila dah login, pilih dekat withdrawal ataupun pengeluaran, dan pilih ataupun klik permohonan baharu. Okey, selepas tu pilih jenis pengeluaran. Pengeluaran adalah pengeluaran untuk pendidikan ataupun education. Okey. Dan lengkapkan maklumat pengajian anda. Okey, dekat sini dia akan minta maklumat pengajian. Maklumat pengajian ni macam diploma ke, degree ke kan. Boleh pilih dekat situ lah. Okey, yang ni untuk detail maklumat peribadi. Okey, dekat bawah ni dia akan minta student ID. Student ID ni anda perlu WhatsApp saya. Perlu WhatsApp saya akan bagi student ID. Apakah student ID dia, saya akan bagi student ID lah. Ataupun anda WhatsApp dulu, saya bagi student ID, anda masukkan dekat sini. Lepas anda buat pengesahan TSC, lepas tu dia akan keluar satu pengesahan. Jadi pengesahan tu anda perlu print screen dan send receipt kat saya. Send WhatsApp kat saya berserta dengan nombor IC untuk tindakan lanjut lah. Boleh lihat. Okey, klik seterusnya ni. Dia akan minta TSC number. Selepas TSC number, anda tekan hantar. Okey, seterusnya hantar. Dan dia akan ada satu pengesahan. Pengesahan ni anda perlu print screen dan WhatsApp saya. Lepas tu apakah tindakan seterusnya selepas membuat permohonan melalui KWSP ni. Kejap. Okey. Dia sebenarnya bila buat secara online tu, KWSP tu dah lepas send receipt kepada saya dengan nombor IC. Anda boleh tunggu SMS daripada pihak KWSP. Anda boleh tunggu daripada pihak KWSP itu. Dia biasanya akan hantar SMS dalam masa 3 hari untuk anda pergi cap jari ke di pejabat KWSP. Pengesahan cap jari, anda bawa IC dengan tunjuk SMS tu.
Jadi biasanya dia akan bagi dalam tempoh 2 minggu ataupun sebulan, bergantung kepada uh, temu janji tu. Temu janji ataupun ikut kepada queue. Sekiranya queue ataupun ramai sangat membuat pengesahan ataupun pengeluaran EPF ataupun SPP ni, dia akan bagi tempoh dalam masa sebulan macam tu dah. Kes selepas cap jari, dia ambil masa dalam 7 hari sehingga 14 hari bekerja untuk duit tu masuk ke PTPTN lah. Macam tu. Jadi yang ni sangat mudah untuk membuat pembayaran melalui My PTPTN. Kalau My PTPTN, anda perlu masukkan kod eksekutif PTPTN 0005 kali 2240. Sekiranya membuat pembayaran melalui EPF ataupun KWSP akaun 2, anda boleh mohon, dan sekiranya diminta student ID, sila WhatsApp saya. Minta student ID, bagi tahu je saya, Encik Rasul, saya nak student ID untuk pengeluaran KWSP. Okey. Jadi patutlah dengar kat sini. Okey. Jadi bila bila dah dapat student ID, anda key in semua sekali. Lepas tu anda screenshot dan WhatsAppkan saya untuk pengesahan lah. Dan selepas tu anda perlu tunggu dalam 3 hari macam tu untuk cap jari di pejabat KWSP. Okey. Rasa untuk pembayaran balik dia ada lagi untuk pertukaran ujrah. Untuk pertukaran ujrah, anda boleh baca dekat sini. Pertukaran ujrah ni hanya untuk peminjam yang biasanya di IC tu adalah 1990 dan ke sebelumnya. Maksudnya yang IC 70-an, yang lahir pada 70-an, 80-an macam tu. 90-an tu yang 90 je. Tapi itu pun yang dah ada maksudnya tak semua yang lahir pada 1990 konvensional. Ada yang dah ujrah lah. Jadi yang belum ujrah, langkah untuk menukar kepada ujrah adalah boleh membuat penjelasan, buat bayaran tunggakan sebanyak sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan. Macam tu. Jadi bila buat bayaran, contohlah yang ni adalah untuk bayaran tempoh bayaran balik untuk ujrah. Sekiranya tempoh 60 bulan bersamaan 5 tahun, iaitu di bawah 10,000 lah. 10,000 pinjaman, jadi dah boleh tarik sehingga 5 tahun. Macam tu. Ni adalah dia punya ni lah, tahun untuk tempoh ujrah yang akan dibuat seterusnya. Okay. Ini cara bayar sama juga, anda boleh rujuk di bawah. Boleh buat secara My PTPTN. Okey, untuk penjadualan ataupun pensuturan semula sama juga, membuat bayaran sebanyak 50% daripada jumlah tunggakan, dan perlu WhatsApp saya resip bayaran, dan saya akan bagi satu dokumen ataupun saya akan bagi borang pensuturan semula. Selepas 3 hari macam tu, anda akan dapat email daripada saya, dan perlu hantar agreement tu ke pejabat PTPTN dengan dilekatkan stamp hasil lah. Macam tu. Okay, yang ni saya rasa mungkin jelas lah kot kan, tapi boleh ulang-ulang balik untuk video ni. Dan SECRIS ni, apakah SECRIS? Mesti ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi boleh ambil info lah. Semua peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik selepas 12 bulan daripada tamat tempoh pinjaman ataupun selepas tamat pengajian akan disenaraikan dalam SECRIS. Jadi semakkan hendaklah dibuat secara terus di kaunter ataupun kios, di mana-mana kios Bank Negara Malaysia,
ataupun BNM sahaja. Peminjam perlu membuat bayaran secara konsisten kalau nak rekod cantik lah kan. Perlu membuat bayaran secara konsisten mengikut jadual bayaran balik yang ditetapkan oleh PTPTN bagi mengelakkan tunggakan demi memastikan rekod SECRIS berada dalam keadaan baik. Sekiranya rekod di SECRIS menunjukkan terdapat sebarang bulan tunggakan, berkemungkinan permohonan pinjaman tidak dipertimbangkan oleh institusi keuangan. Walau bagaimanapun, kelulusan sesuatu pinjaman dipohon adalah tertakluk kepada budi bicara dan bidang kuasa institusi keuangan tersebut. Semua rundingan mengenai pinjaman PTPTN sama ada penyelesaian hutang, persetujuan semula hendaklah dibuat dengan PTPTN melalui saluran ni lah, eksekutif pemasaran ni melalui saya lah, boleh WhatsApp saya. Macam tu. Okey. Jadi kita ke paparan seterusnya. Produk seterusnya adalah produk simpan SSPN Prime. Simpan SSPN Prime ni dilancarkan pada tahun 2004, di mana produk simpanan ini adalah simpanan jangka panjang yang bertujuan untuk memupuk sifat menabung dan dalam kalangan ibu bapa bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak ketika mereka masih kecil lagi. Di samping menawarkan pelbagai manfaat istimewa selaras dengan pelancaran produk simpanan baharu, SSPNI telah dikenali sebagai simpan SSPN Prime yang masih mengekalkan pelbagai manfaat dan keistimewaan yang ditawarkan sebelum ni. Jadi keistimewaannya adalah seperti berikut: patuh syariah, simpanan dijamin kerajaan, pelepasan cukai, lepasan taksiran cukai sehingga RM8,000, perlindungan takaful percuma ke atas pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas. Okey, layak memohon pinjaman PTPTN, geran sepadan sehingga RM10,000 untuk keluarga yang layak, dividen kompetitif. Jadi syarat-syarat untuk pembukaan akaun, warga negara Malaysia, pendeposit berumur 18 tahun ke atas, penerima manfaat adalah berumur 1 hari sehingga sebelum 29 tahun. Penerima manfaat terdiri daripada diri sendiri, anak kandung, anak jagaan sah sahaja. Jadi untuk anak jagaan sah, anda perlu hadir ke kaunter PTPTN untuk membuka akaun. Jadi anda perlu, sekiranya anda perlu bantuan, anda boleh klik hubungi saya dekat sini. Okey. Panduan untuk membuat simpanan. Okey, kita baca sikit. Jadi yang paling penting sekali, sekiranya anda membuat pembukaan akaun melalui app My PTPTN, sila masukkan kod eksekutif PTPTN 05 kali 2240 di ruangan yang disediakan. Jadi jom kita tonton video ni. Okey, untuk My PTPTN ni ada dua versi lah. Satu versi di web My PTPTN, satu lagi versi dia adalah di app My PTPTN. Okay, kita teruskan video ni. Lengkapkan untuk buka akaun. Pastikan untuk buka akaun ni. Ni ada bagi tahu dah, masukkan kod eksekutif. Eksekutif ni yang macam ni dekat sini. Selesai dah. Sekejap je buat. Okay, yang ni untuk melalui ni untuk langkah penambahan simpanan melalui aplikasi web. Ini web My PTPTN. Okay, klik pada akaun simpanan. Akaun saya, akaun simpanan. Klik pada simpan SSPN Prime tambah simpanan ataupun pembayaran ya. Okey, masukkan amount, masukkan kod eksekutif PTPTN yang ni bawah ni 05 kali 20. Selepas tu bayar dan selesai. Itu je, simple. Anda boleh terus semak. Okey, seterusnya ini adalah untuk langkah semakan penyata. Kita boleh login dekat
app ataupun web MyPTN, klik sematkan penyata. Apabila klik sematkan penyata, anda boleh pilih simpanan SSPN Prime dan anda boleh cetak ataupun download ataupun muat turunlah untuk penyata. Okey. Jadi itu saja, sekiranya anda ada apa-apa cadangan ataupun pertanyaan, boleh isi maklumat di bawah ni, nama, nombor IC, nombor telefon, email, apakah tujuan ataupun kategori pertanyaan, yang ni apakah mesej anda. Contoh kalau anda dah buka akaun tapi terlupa masukkan kod eksekutif, anda boleh upload resip dekat sini, isi semua dan anda boleh klik hantar. Itu pun boleh, tak ada masalah. Ini nombor telefon saya, boleh save nombor telefon saya. Jadi macam saya bagi tahu tadi, mudah, cepat dan selamat. Ini adalah moto daripada MyPTPTN, iaitu perkhidmatan simpan SSPN Prime boleh didapati menerusi aplikasi MyPTPTN seperti berikut: pembukaan akaun simpanan, penambahan simpanan semakan penyata, permohonan debit terus dan potongan gaji. Jadi nota dekat sini, sila masukkan kod eksekutif 05 kali 2240 di ruangan yang disediakan. Okey. Seterusnya untuk simpan SSPN Plus. Simpan SSPN Plus adalah simpanan yang dibuat ataupun direka khas untuk anda dan diinovasi daripada simpan SSPN Prime. Okey, simpan SSPN Plus ni merupakan kerjasama strategik di antara PTPTN dengan Hon Leong MSIG Takaful Berhad HLMT, Great Eastern Takaful Berhad GETB dan Takaful Ikhlas Family Berhad TIFB sebagai syarikat pengendalian takaful bagi produk ini. Ia menjadikan produk simpanan ataupun simpan SSPN Plus lebih kompetitif dan menjadi pilihan utama oleh rakyat Malaysia. Sekiranya anda ingin buka akaun, anda terus klik kepada pembukaan akaun. Jadi bila anda klik kepada pembukaan akaun ni, jap saya lihat ada contoh dekat sini. Ya, bila klik kepada simpan SSPN Plus dekat situ, cara buka akaun SSPN Plus. Okey, di SSPN Plus ni, cara buka akaun, anda klik kepada link ataupun pembukaan akaun SSPN Plus tadi, anda akan dibawa ke paparan ini. Paparan ini adalah dekat sinilah, kalau mobile punya adalah paparan dia sebegini. Jadi langkah pertama, anda perlu buat pendaftaran nombor IC dan email dan tunggu email daripada SSPN untuk seterusnya. Dia akan bagi kata laluan sementara di dalam email. Jadi anda perlu copy paste email tu masuk ke kata laluan sementara dan klik I'm not robot dan seterusnya. Apabila anda klik seterusnya, akan dibawa kepada maklumat package. Sebelum maklumat package tu, anda boleh masukkan umur, akan dipaparkan jenis akaun. Akaun akan dibuka untuk anak ataupun untuk diri sendiri. Jadi dekat sini anda akan dibawa ke sini, maklumat package ni, nombor IC yang anda isi tadi, tarikh lahir, lepas tu umur ni adalah dipaparkan, warga negara dan jenis akaun. Jenis akaun ni anda boleh pilih jenis akaun apa yang anda nak buka akaun. Sekiranya anda nak buka akaun untuk diri sendiri, anda perlu pilih diri sendirilah, untuk diri sendiri. Sekiranya anda pilih untuk anak, anda pilih anak kandung lah dekat sini. Jadi seterusnya anda boleh buat pilihan package. Untuk package SSPN Plus ni ada 6 package, iaitu Intan, Delima, Topaz, Zamrud, Nilam dan Berlian. Iaitu paling minima adalah RM30 sehingga RM500 sebulan. Yang ni adalah perlu komit setiap bulan, ataupun anda sekiranya anda tidak mahu komit setiap bulan, anda terus boleh letak advance tahun terus. Jadi tahun seterusnya anda top up lagi setahun macam tu pun boleh. Dekat sini kita ada perkhidmatan untuk auto debit, direct debit ataupun potongan gaji. 3 perkhidmatan di sini, ataupun anda boleh buat bayaran sendiri di app MyPTPTN ataupun di login online. Okey, seterusnya anda boleh pilih package anda dan langkah ketiga adalah anda klik kepada Hon Leong MSIG Takaful bagi syarikat pengendalian takaful. Macam saya suggest untuk Hon Leong MSIG Takaful kerana dia punya manfaat dia lebih tinggi daripada lain-lain punya pengendali takaful lah. Iaitu sekiranya kalau berlaku kematian biasa, RM30,000
Sekiranya kematian akibat kemalangan, anda akan diberi pampasan sebanyak 60,000. Okey. Jadi jelas dekat situ saya pergi cepat sikit sebab kita dah nak dekat pukul 12. Saya rasa saya akan stop pada pukul 12 pada hari inilah. Okey. Langkah seterusnya maklumat ibu bapa. Sekiranya diri sendiri anda letak dalam diri sendiri, maklumat manfaat dia akan jadi kosonglah kalau sekiranya anda buat untuk diri sendiri. Jadi pembukaan akaun untuk anak adalah pendeposit perlulah berumur 18 tahun ke atas. Maknanya ibu bapa perlu 18 tahun ke atas. Penerima manfaat uh, perlu umur 1 hari sebenarnya dekat sini. 1 hari dan ke atas. Sini untuk pembukaan akaun sendiri, pendeposit perlu berumur 16 tahun. Sekarang ni 16 tahun dah. Tak perlu 18 tahun. Untuk Assessment Plus, di sistem kami dah open untuk 16 tahun buka akaun. Jadi dah genap 16 tahun anda boleh buka akaun untuk diri sendiri. Okey, seterusnya, langkah seterusnya anda akan dibawa ada paparan sebegini. Anda perlu membuat bayaran amount sebanyak 2 bulan. Sekiranya anda pilih pakej delima dekat sini RM50 sebulan, anda perlu membuat pembayaran bagi pengaktifan SSPN Plus ni adalah sebanyak RM100 untuk kali pertama, dan anda boleh pilih direct debit, auto debit ataupun secara potongan gaji. Okey, untuk direct debit anda perlu masukkan amount. Untuk direct debit ni anda perlu login. Lepas pembukaan akaun anda perlu login dan mohon dalam tu. Untuk auto debit ada 4 bank saja, iaitu Maybank, BSN, Bank Islam dan RHB Bank. Yang untuk auto debit anda boleh terus key in dalam sistem ni, dan anda boleh secara auto debit, secara automatik setiap bulan pembayaran akan dilakukan melalui akaun bank anda. Kebiasaannya untuk auto debit, pihak PTPTN akan membuat potongan ataupun memohon potongan tu daripada pihak bank dan dihantar kepada pendeposit adalah pada 1 hari bulan, 10 hari bulan dan 30 hari bulan lah. Maknanya kami akan buat 3 kali transaksi untuk setiap bulan lah. Macam tu. Okey. Jelas dekat situ. Okey, seterusnya anda boleh membuat pembayaran, masukkan email address ataupun sekiranya dah dipaparkan, anda boleh sahkanlah email tu. Okey. Bayaran juga boleh dilakukan secara credit card, tapi saya suggest lah untuk permulaan anda boleh buat secara FPX lah. Boleh pilih bank dan selesaikan bayaran macam tu. Okey, itu saja untuk langkah pembukaan akaun SSPN Plus. Okey. Itulah benefit-benefit dia, anda boleh lihat dekat saya punya bio link. Anda boleh klik kepada portal rasmi dan anda boleh pilih produk SSPN Plus. Dan dekat sini anda boleh baca apakah yang benefit-benefit yang diberikan kepada anda sekiranya berlaku apa-apa musibah kepada anda, dan pewaris akan dapat meneruskan kehidupan dia dengan peninggalan anda ni lah. Macam tu. Sekurang-kurangnya ada satu dana yang boleh diberikan kepada anak-anak ataupun isteri lah. Macam tu. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Ini tak ada apa-apa pertanyaan. Saya rasa kita stop di sini dulu. Anda boleh klik link di bawah ni untuk bertanya apa-apa. Itu saja untuk kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi.